Hakikatnya, PAS dah lebih 30 tahun mentadbir Kelantan dengan rekod bersih tanpa skandal rasuah. Okey, kepada akak siswa PAS kita saya tak tahulah akak ni baru keluar daripada gua mana, gua Musang ke, gua Tempurung ke. Tapi teruk sangat ni akak tertinggal bas ni, teruk sangat ketinggalan isu ni. Teruk sangat ni akak tak tahu apa bercakap ni. Pertama sekali akak sebut PAS 30 tahun mentadbir negeri Kelantan bersih, bebas tanpa sebarang skandal rasuah. Biar betul lah kak. Tak susah pun akak boleh pergi cek Google tahun lepas 2024 skandal rasuah melibatkan pegawai kandan syarikat air Kelantan, kes pembinaan telaga jejari. Tahun 2021 kita undur ke belakang lagi, SPRM tahan bekas pengurus besar air Kelantan AKSB, kes rasuah projek bernilai lebih 27 juta tahun 2015 hingga 2019 punya kes. Tahun 2022 bekas pengurus AKSB didakwa terima rasuah RM10,000. Ini sama kak? Ini semua skandal rasuah lah kak. Ekonomi makin teruk, rakyat makin susah. Nilai ringgit pula makin jatuh. Tapi PMX, asyik nak serap pembangkang je. Baik, akak kata ekonomi kita makin teruk, ringgit makin jatuh, rakyat makin susah. Tapi Perdana Menteri tak habis-habis duk serang pembangkang. Pertama sekali akak, saya nak tanya pada akak rujuk pakai ekonomi mana? Adakah akak rujuk dengan Syahir MP Bacok? Bila bercakap bab ekonomi ni, ekonomi negara kita akak dalam keadaan sangat baik. Baru je petang tadi akak, hari ni semua rakyat Malaysia pencarum KWSP berseronok meraihkan hari raya hari ni apabila KWSP umum dividen 6.3% untuk simpanan konvensional syariah. Ringgit kita pula makin mengukuh kak, jatuh. Ringgit jatuh celah mana kak? Baru tahun lepas ringgit kita muncul sebagai mata wang terbaik Asia untuk tahun 2024. Kalau kita cek sekarang pun ringgit kita mengukuh RM4.42. Mengukuh kak dalam keadaan baik. Akak tahu tak ni berita ni? Maksudnya kak, ekonomi negara kita dalam keadaan mengukuh. Kadar pengangguran Disember 2024 terendah dalam tempoh 10 tahun. Pelaburan tahun 2024 lebih tinggi, perdagangan 2024 lebih tinggi, inflasi turun. Ini semua perkara-perkara yang kita kena ambil kira kak. Kalau kita nak nilai ekonomi sebuah negara itu dalam keadaan baik atau tak, inilah di antara perkara-perkara yang kita kena cek, kita kena tengok, kena rujuk. Jangan main sembuh bercakap aja kak. Lagi satu saya nak bagi tahu pada akak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri PMX asyik duk serang pembangkang, tak buat kerja. Saya rasa semua orang tahu kak, Presiden PAS lah siang malam duk menjerang Perdana Menteri. Apa dia tak kata pada Datuk Seri Anwar Ibrahim ni? Akak pun tahu kan, PMX ni kiri kanan PAS duk serang dia. PAS lah hari-hari duk maki hambung kerajaan hari ni, bukannya Perdana Menteri kita kak. Yang paling penting, membangun bersama Islam yang terbukti menjaga kebajikan rakyat. Okey, akak kata PAS di negeri Kelantan bersama slogan membangun bersama Islam terbukti berjaya menjaga kebajikan rakyat Kelantan. Yang ini saya sendiri pun malah nak komen panjang kerana even orang Kelantan sendiri pun tahu kak, kerajaan negeri Kelantan ini gagal menyediakan peluang pekerjaan kepada anak-anak Kelantan sehingga mereka ini terpaksa berhijrah keluar daripada Kelantan, berbakti kepada negeri lain. Keluar ke Selangor, ke Kuala Lumpur, ke Negeri Sembilan, ke Johor, mencari kerja kak, mencari ni sesuap nasi, nak bekerja punya pasal dekat Kelantan tak ada kerja. 30 tahun lebih PAS mentadbir negeri Kelantan, masalah asas pun tak selesai lagi kak. Masalah asas masalah asas ni, masalah air pun tak selesai sampai sekarang. Slogan membangun bersama Islam itu cantik kak, kita tak kata slogan itu salah, cuma pelaksanaan itu jauh lagi daripada peringkat berjaya. Jauh lagi kak, banyak lagi kena buat ni kalau betul-betul nak guna slogan membangun bersama Islam kak. Yang paling penting, jangan lupa bagi peruntukan kepada pembangkang ya. Assalamualaikum. Okey kak, soal peruntukan simple saja begini. TPM2 berkali-kali sebut datanglah berunding dengan kerajaan. Kalau nak peruntukan, datanglah berunding. Itu saja, simple. Setakat hari ni Yang Berhormat Syed Saddiq sahaja yang datang berunding dengan kerajaan. Yang lain semua sombong. Dulu dah ada dah kak draft peruntukan, kerajaan dah buat draft dah, tapi pembangkang reject. Draft itu sepatutnya pembangkang terima, tambah baik, bagi cadangan apa yang perlu diperbaiki. Sebab benda itu draft, di peringkat draft, bukannya finalize punya MOU lagi. Dalam perlembagaan kita, akak kena faham dalam perlembagaan kita tak ada istilah peruntukan untuk ahli parlimen. Tak ada dalam perlembagaan akak, tak ada. Yang ada hanyalah dalam perlembagaan kita sebut
gaji dan allowance untuk ahli parlimen itu ada dalam perlembagaan. Maksudnya peruntukan untuk kawasan ahli parlimen ada. Bukan untuk ahli parlimen. Dia berbeza. Kak kena pandai bezakan dua perkara ini. Peruntukan untuk ahli parlimen adalah atas budi bicara Perdana Menteri ya Kak. Ikut suka hati Perdana Menteri lah nak bagi ke tak. Kalau dia baik hati, dia tengok pembangkang hari ni macam we can work together, dia bagi. Kalau pembangkang siang malam duk maki hamun kerajaan, duk maki hamun Perdana Menteri, siapa nak bagi? Contoh paling mudah, waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi ketua pembangkang, zaman Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, peruntukan diberi kepada MP pembangkang pada ketika itu setelah satu rundingan berjaya diadakan dengan kerajaan Ismail Sabri. Okey Akak sebelum buat video, Akak nak bercakap itu make sure semak dulu fakta. Tengok dulu apa yang Akak nak bercakap ni betul ataupun tak. Okay, baca dulu, study dulu, jangan main hembus cakap. Nak marah pada Perdana Menteri boleh, cuma bercakap itu make sure ada fakta. Baik Kak, salam Ramadan, selamat berpuasa kepada Akak dan juga kawan-kawan siswa PAS. Assalamualaikum Kak. Tentang Mahathir. Mahathir. Ini kemungkinan besar ini kali ke berapa ratus kali ke berapa puluh, belum lagi ratus, sebab Mahathir sekarang baru 100 tahun Mahathir berpuasa. Sudah mungkin 80 kali atau 90 kali berpuasa kot Mahathir di dunia ini. Tapi akhirnya dia kena simptom yang paling pelik pula. Simptom ini dipanggil, ini tajuk dia. Saya berikan anda tajuk dan simptom dia. Penyakit ini adalah penyakit yang seolah-olah dia yang paling hebat, seolah-olah dia tak pernah salah, seolah-olah di dunia ini dia hanya seorang malaikat, semuanya syaitan iblis. Lepas itu semua pendapat manusia yang lain tak betul kecuali pendapat dia. Hanya ada satu-satunya pendapat yang betul, yaitu pendapat dia. Pendapat orang lain semua tak betul, semua tak tepat, hanya pendapat dia yang tepat. Sedangkan tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, selama 20 tahun lebih dia jadi Perdana Menteri, banyaklah yang dia lakukan. Tapi tiba-tiba saja selepas sahaja dia menjadi Perdana Menteri untuk kali keduanya Malaysia, entah apa jadi dengan orang tua ni, tiba-tiba dia berhalusinasi, banyak masalah. Tiba-tiba yang dulu dia anggap musuh jadi kawan. Tiba-tiba semua ludah-ludah dia muntah-muntah, dia sanggup jilat semula. Hanya semata-mata kerana apa? Sakit hati kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sakit hati kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana jadi Perdana Menteri akhirnya. Lepas tu jadi Perdana Menteri yang terbaik pula tu. Oi, kesian. Manakala Mahathir masih lagi terniang-niang macam mana mau jadi Perdana Menteri semula, dia pun terpaksalah sangguplah untuk jilat ludah, sangguplah untuk berkawan semula yang dia pernah kata itu ini. Lepas tu pada masa yang sama pula, walaun yang pernah kata Mahathir ini adalah Maha Firaun, manusia paling jahat pernah tercipta lah, macam-macam lah. Tiba-tiba pun sanggup juga pula berkawan dengan Mahathir. Sanggup berkawan dengan Mahathir semula. Okey, so pada pendapat saya, Mahathir ni sudah tua. Pada pendapat saya bagus saja Mahathir. Bersarah sajalah Mahathir. Jangan lagi fikir kamu itu masih lagi relevan. Sudah tidak relevan, sudah terlalu tua pun. Sudah terlalu tua. Cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah. Dan semua yang kamu buat sekarang tu Mahathir, tak ada satu pun yang betul. Semua salah. Bagi penyokong-penyokong Mahathir, saya pun heran apa yang kamu suka sangat dengan Mahathir. Kita pernah pandang ke depan. Kita kena looking forward, bukan looking back. Kita bukan hanya melihat kepada sejarah yang dulu. Kita bukan hanya berbangga dengan apa yang dia pernah buat, bukan itu. Sekarang kita kena perlu perhatikan ialah perjalanan negara kita Malaysia. Apakah perjalanan negara kita ke depan nanti, bukan ke belakang. Ini dulu kata Mahathir itu ini, ya itu dulu. Sekarang yang kita perlu fokus adalah masa depan negara kita, generasi yang akan datang negara kita. Nak buat apa, hanya ingat-ingat yang pernah dia buat dulu. Itu cukuplah. Itu memang tanggungjawab dia sebagai Perdana Menteri.
Itu bukan hanya jasa dia, tapi itu tanggung jawab dia. Dia ada gaji Perdana Menteri. Gaji dia bukan kecil, besar. Memang itulah yang dia perlu lakukan. Okay, so kesian kepada Mahathir. Saya betul-betul kesian. Saya betul-betul simpati dengan Mahathir. Okay, kesian dia. Selamat malam sekali lagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Malam ini malam pertama malam pertama untuk bermulanya Ramadan. Besok bermula 1 Ramadan. Lagi hari Ahad di Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah Razman Zakaria. Engkau dah melebih-lebih. Razman Zakaria memang sudah melebih-lebih. Banyak perkara yang dia menyusahkan banyak perkara yang dia menyusahkan Perikatan Nasional, banyak perkara yang dia menyusahkan Hadi Awang, menyusahkan Taqiyuddin, menyusahkan Muhyiddin Yassin. Semua orang kau susahkan lah Razman Zakaria. Akhirnya direhatkan. Direhatkan. Begini saja. Bagi saya tak payah rehatkan, buang saja terus. Dah tak ada guna manusia ni. Dia ni hanya beban. Dia ni hanya pandai memfitnah. Semua yang keluar dari mulut dia itu fitnah. Bila cakap je fitnah. Lepas tu apa yang dia tahu? Minta maaf. Lepas minta maaf fitnah lagi. Itulah kerja dia. Minta maaf, fitnah, minta maaf. Sekarang nampaknya itulah. Mula-mula dulu yang terjadi pertama Wan Ahmad Faisal kalah teruk. Sampai sekarang jadi bahan 26. Belum pernah ada ketua bahagian yang menang besar begitu tahu. Dan belum pernah ada MP. Lepas tu dia punya background yang gila, punya besar, terkenal di Bersatu, tapi kalah 26. Lepas tu yang kalahkan dia 100 lebih. Belum pernah berlaku. Saya nak beritahu, belum pernah berlaku. Nah, sekarang Razman Zakaria kena pula. Ngamlah. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Yaitu proses pembersihan yang berlaku di dalam PAS, di dalam Perikatan Nasional. Pada saya lebih baik buang sajalah Razman Zakaria ni, menyibuk saja, menyemak saja dalam Perikatan Nasional. Tak ada apa pun yang dia boleh buat. Di dalam dewan pun tak ada apa, di luar dewan pun tak ada apa. Dia nak buat apa? Dia nak bersuara bagi rakyat di tempat dia pun saya tak tahu. Yang dia tahu hanya buat perkumpulan, buat demonstrasi, buat panggil-panggil orang, kita kumpul-kumpul, buat huha. Akhirnya dia minta maaf. Aduh, pening juga aku. Lepas tu siap ada kenyataan yang bagi saya resis betul lah. Belum pernah saya nampak manusia yang lebih resis daripada Razman Zakaria. Dia kata yang mata macam kita, kenapa mata kami sepet, ada masalah kah? Yang hidung macam kamu, hidung kami kempis besar, kenapa, apa masalah? Yang kulit putih, kenapa? Kalau kulit kami putih, kenapa? Darah kami bukan darah orang Malaysia kah? Cuba Razman Zakaria datang Sabah. Sepatutnya Razman Zakaria datang ke Sabah. Cuba datang Sabah, tengok orang-orang Sabah macam mana. Kulit kami putih-putih tau, mata kami putih-putih. Jadi jangan cuba-cubalah untuk resis lah. Itu semua tidak berkesan. Okay, so saya nak bagi tahu je lah, padan muka pada Razman Zakaria. Dan saya nak ucap tahniah kepada PAS yang berani untuk ambil tindakan begini. Ini sepatutnya sudah lama dibuat oleh PAS, bukan sekarang. Sepatutnya sudah lama. Baru betul. Ini sekarang baru berani. Saya pun tidak tahulah kenapa. Apa yang dorang takut sangat dengan Razman Zakaria. Sampai sekarang baru bertindak. Ini terbaik. Tahniah diucapkan. Baik.